ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang dirahmati Allah, Ustazah pengurusi majlis, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa program pada pagi yang mulia ini, seterusnya hadirin hadirat tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Salam ma'al hijrah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan pada tahun ini adalah tahun yang gilang gemilang buat kita semua, dan mudah-mudahan pada tahun ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tahun 1444 Hijriah yang baru saja meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita pada tahun yang lalu, dan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sepanjang tahun tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Bila masuk saja tahun baru Hijriah, bermakna bertambah lagi umur kita. Bertambah lagi 1 tahun umur kita. Sebab itu ulama pesan, kalau kita nak bilang umur kita, nak jumlah umur kita, jangan kira kod tahun hijrah, kod tahun Masihi, tapi hitunglah umur kita melalui tahun hijrah. Kalau kita kira umur kita kod tahun hijrah, kan, katalah kita lahir pada 18 Rejab. Saya dilahirkan pada 18 Rejab 1397 Hijriah kalau tak silap. 1397 Hijriah. 18 Rejab. Tolak dengan 1445, maka dia akan lari 2 tahun di situ. Maknanya umur kita akan bertambah sebanyak 2 tahun. Kalau tak percaya, try convert tengok. Umur tarikh lahir kita tu convert ke tahun hijrah. Kemudian tolak dengan tahun semasa, tahun hijrah semasa. Akan dapat umur kita, dia akan tua 2 tahun. Subhanallah, tabarakallah. Dia akan umur kita lebih daripada umur kita, kalau kira kod tahun Masihi, dia akan lebih 2 tahun. Katalah saya ni umur 45 kalau tahun Masihi. Bila kira kod tahun hijrah, rupanya umur saya dah 47 tahun. Allahu Akbar. Dan kata ulama, ulama sebut, kita ni kalau kita nak tahu bilakah tarikh kematian kita, nak tahu tarikh mati kita bila, maka kita tengok kata ulama, ni ulama sebut dengan berdasarkan fakta. Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, dan Nabi juga wafat pada 12 Rabiul Awal. Kita tengok fakta ni sejauh mana kebenaran dia. Kalau tengok dari segi almarhum mak saya, almarhum ibu saya. Almarhum ibu saya dilahirkan pada 5 hari bulan 7 dan meninggal pada 5 hari bulan 7. Kemudian ayah saya, arwah ayah saya, dilahirkan pada 2 hari bulan 5, kemudian meninggal pada 19 hari bulan 5. Maknanya tarikh kematian dengan tarikh lahir tu dia lari tak jauh. Macam Allahyarham mak saya ni, Allahyarham mak saya, lahir pun tarikh tu dan meninggal pun pada tarikh tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu peringatan buat kita yang hidup, ingatlah. Bila bertambah tahun,
maknanya bertambah umur kita. Nah, kita kena ingat setiap kali nak sambut birthday tu berpada-padalah. Nah, jangan pergi beli kek sampai kek beli sampai 3 tingkat. Kan. Beli kek 3 tingkat. Mai nak potong, tengok-tengok rebah atas kek. Nah, pegang-pegang tengok, tak ada dah. Kan. Meninggal dah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Nah, sebab itu dengan kita ingat umur kita akan sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Kerana sabda Nabi SAW, orang yang paling cerdik yang hidup di atas muka bumi Allah ni siapa dia? Iaitulah orang yang sentiasa ingat kepada mati dan bersiap sedia untuk menghadapinya. Ni orang yang cerdik. Ya? Bukan orang yang cerdik tu orang yang ada PhD dah. Bukan orang yang ada master dah. Hak tu cerdik atas dunia. Tetapi orang yang paling cerdik, kata Rasulullah, ialah orang yang sentiasa ingat kepada mati. Saya saja duduk teringat, aku ni nak mati lagu mana ni? Ya? Nak mati lagu mana? Kadang-kadang duduk dengar orang mati aksiden. Orang mati kena kepala ayak. Kan? Kena kepala ayak. Allahu Akbar. Nak duduk hanyut dan seorang tak jumpa lagi. Allahu Akbar. Sampai lah ni tak jumpa lagi hak kena kepala ayak itu ni. Hak satu keluarga tu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan urusan dan menjumpai jenazah tersebut insya-Allah. Nah, kadang-kadang kita tengok kematian berlaku depan mata kita, aksiden berkecai kepala. Kita duk rasa ya Allah ngerinya. Tapi kita sendiri pun tak tahu macam mana kita akan balik bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Sebab itu kata ulama ingat, di antara perkara yang paling dekat dengan kita ialah kematian. Kematian ni cukup dekat dengan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu tanda-tanda kata ulama bahawa malaikat maut pernah datang ziarah kepada dia. Apa dia tanda-tanda malaikat maut pernah datang ziarah dia? Di antaranya rambut beruban. Rambut beruban tu tanda-tanda malaikat maut pernah mai ziarah dia tu. Lagi matanya semakin kabur. Mata kabur tu dia dah. Nah, lagi telinga, pendengaran telinga semakin lama semakin kurang. Allahu Akbar. Tu tanda-tanda malaikat maut pernah datang ziarah dia. Allahu Akbar. Sebab itu sabda Nabi SAW, malaikat maut ni dia lebih kenal kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Kenapa jadi macam tu Ustaz? Kerana malaikat maut datang ziarah kita sehari berapa kali? Sehari 70 kali. Allahu Akbar. Malaikat maut datang ziarah kita sehari 70 kali. Bayangkan ibu ayah sekalian, mamai tengok kita duduk depan TV. Allahu Akbar. Nah, orang duduk azan Aisyah, azan Maghrib, azan Asar, dia duduk depan TV. Dia kata nak buat gimana Ustaz, drama seronok, andai itu takdirnya. Kan? Andai itu takdirnya pi. Nah, macam mana nak pi Ustaz? Oi, duk tengok drama perempuan itu. Habis dah. Kan dia berkata ni Ustaz ni mesti tengok ni. Kan ambil warak tahu mana Zoom tak tengok drama kan. Hak terbaru ni apa dia? Hijrah Jannah. Allahu Akbar. Kita ni ibu ayah sekalian dengan drama ni Allahu Akbar. Ya? Sanggup kadang-kadang tu tinggal kuliah. Sebab apa? Sebab nak perhabis tengok drama. Ya? Pasal apa? Tinggal kuliah. Pasal nak perhabis tengok apa dia? Sepah tu reunion. Kan? Pasal apa? Tinggal kuliah. Nak tengok Gegar Baganza. Ada lagu, ada lagi. Kan? Dia duk kira ada lagu, ada lagi. Yang dia nak ada ke tidak pun tak tahu. Nah, hadirin hadirat mati Allah sekalian. Sebab itu sunnatullah kata ulama ada 5. Sunnatullah ada 5. Yang mana hijrah sunnatullah ni kita tak boleh kawal. Nah, apa dia? Yang pertama, kita ni duduk di alam ruh. Nah, kita duduk di alam ruh. Waktu kita duduk di alam ruh ni, kita berjanji di hadapan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Waktu kita duduk di alam ruh itu ni, kita berjanji di hadapan Allah. Dalam surah, dalam doa iftitah dalam setiap kali semayang. Kita duk baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita duk, terima kasih. Kita duk berdoa kepada Allah. Kita duk buat pengakuan di hadapan Allah. Sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku. Kemudian, wa mahyaya, kehidupanku. Wa mamati, dan kematianku. Lillahi rabbil alamin. Waktu bila ni? Waktu duduk di alam ruh itu ni. Sebab tu bila kita baca doa iftitah tu, akan mengingatkan kita waktu kita duduk di alam ruh dulu. Kita mengaku di hadapan Allah, sesungguhnya sembahyangku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya kehidupanku, sesungguhnya kematianku, lillahi rabbil alamin. Waktu duduk di alam ruh. Kemudian Allah Ta'ala hijrahkan kita masuk ke alam rahim. Duduk alam yang kedua, alam rahim. Duduk di alam rahim ibu kita lama mana? Ada yang 11 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang tak cukup bulan. Allahu Akbar. Duduk di alam rahim. Sebab tu kita ni waktu duduk alam rahim kan, kita tengok Allahu Akbar. Cuba ibu ayah sekalian. Kalau ada mak ayah, kalau ada mak kita lagi, tanya tengok mak kita. Mak, waktu mak mengandung kat cik itu teruk tak? Allahu Akbar. Nescaya ibu kita ni akan mengalir air mata. Samalah kita pun kalau anak kita tanya. Tanya kepada si ibu. Anak tanya pada si ibu. Ibu, waktu saya duduk dalam perut ibu dulu macam mana? Allahu Akbar. Sudah pasti ibu-ibu ni akan mengalirkan air mata. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab mengandungkan anak yang kita sayang, yang kita kasih, yang kita tunggu-tunggu selama ni. Allahu Akbar. Sebab itu kata ulama, kalau kita nak tengok kita ni anak yang baik, anak yang soleh, kita cek tengok sehari berapa kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan ibu dan ayah kita. Berapa kali kita berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu Akbar. Kata ulama, bila kita baca doa tersebut, maka seandainya ibu dan ayah kita sedang diseksa di dalam kubur, maka akan dihentikan seksaan tersebut serta merta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu kata ulama, siapa yang mengajar, yang tidak mengajar anaknya untuk berdoa kepadanya, sebenarnya dia sedang mengajar anaknya menjadi anak yang derhaka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kalau boleh ibu ayah sekalian, belilah poster-poster doa. Doa kepada kedua ibu dan ayah pelekat di pintu-pintu bilik rumah kita. Pintu ruang tamu ke, belakang TV ke. Pesan ke anak-anak kita ni, doa ni kena baca ni, baca bagi kerak. Sebab kami esok nak doa anak-anak kami ni. Bagi tahu macam tu. Sebab ulama kata siapa yang tak ajak anak dia berdoa kepada dia, dia sebenarnya sedang melatih anak-anaknya menjadi anak-anak yang derhaka kepada dia. Allahu Akbar. Sebab itu kata ulama, nak jadi anak yang derhaka, tak perlu dia tengking mak ayah dia. Tak perlu dia pukul mak ayah dia. Memadai dah kata ulama. Setiap kali lepas sembahyang, dia tak berdoa kepada Allah. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu Akbar. Jatuh anak yang derhaka. Kemudian, bila kita duduk di alam rahim, kemudian hijrah sunnatullah, Allah Ta'ala hijrahkan kita pula masuk ke alam dunia. Alam dunia ni alam yang ketiga yang kita sedang duduk pada saat dan ketika ini. Ni kita duduk atas dunia ni, duduk apa dia matlamat hidup kita ni. Setengah orang dia hidup atas dunia, matlamat dia pun tak tahu apa dia.
Pasal apa Allah Ta'ala bagi dia mai ke dunia ni. Dan ada orang dia pernah kata, Ustaz, saya ni, saya tak pernah minta pun Allah Ta'ala lahirkan saya mai ke dunia ni. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Saya tak minta pun Ustaz dilahirkan ke dunia ni. Jadi apa perlu saya nak semayang apa semua ni? Sebab saya tak minta pun Allah Ta'ala jadikan saya. Allahu Akbar. Subhanallah tabarakallah. Subhanallah tabarakallah. Ada orang macam tu fikir ibu ayah sekalian. Dia kata dia tak minta pun Allah Ta'ala lahirkan dia mai ke dunia. Subhanallah. Dia tak fikir. Allah Ta'ala jadikan dia manusia tu sebaik-baik kejadian. Kalau Allah Ta'ala jadikan dia ba'alik bayar macam mana? Ba'alik bayar. Nak tambah tu. Apa dia murid-murid sekalian? Ba'alik bahaya. Kan? Kalau dia jadi binatang tu baru dia tahu. Betapa hinanya dia. Tetapi Allah Ta'ala jadikan dia manusia. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala berfirman, sekiranya kamu bersyukur akan nikmatku, kata Allah, nescaya aku akan tambahkan lagi nikmatku kepada kamu. Tetapi ingat, kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kamu kufur, ingkar akan nikmatku, kata Allah, maka azabku, kata firman Allah, adalah amat pedih. Allahu Akbar. Bila sebut pedih ni, ibu ayah sekalian cuba bayangkan tengok. Kalau dia takat sakit saja, dia rasa sakit ni dia habis kuat pun dia terpekik, terlolong gitu lah. Kan dia kata, aduh lah sakit. Aduh sakit. Dia bunyi lagu tu ya. Padahal sakit tak tahu mana pun. Tetapi kalau pedih ni, kan, Allahu Akbar. Kalau kena tu duduk pedih. Aduh sakitnya. Dia bunyi lagu tu. Tu pedih tu. Azab yang pedih. Oi, bayangkan. Subhanallah tabarakallah. Kalau kena azab yang pedih ni, Allahu Akbar. Bernyanyi tak berlagu. Nyanyi tapi tak ada lagu. Duk. Aduh, sakitnya. Dia jadi macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Na'udzubillah min zalik. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Allah Ta'ala janji dengan kita. Kalau kita bersyukur akan nikmat Allah, Allah Ta'ala akan tambah lagi. Allah Ta'ala jadikan kita manusia sebaik-baik kejadian. Maka Allah Ta'ala perintah kita semayang. Kita semayang. Maka bagi orang yang semayang ke dalam kitab Munyatul Musalli, karangan Syekh Daud Al-Fatani, rahimahullah Ta'ala pernah menyebut, orang yang salat, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia 2 syurga. Rupanya orang yang semayang ni Allah Ta'ala bagi 2 syurga. Syurga yang pertama waktu dia hidup atas dunia. Apa dia syurga dunia? Disebut oleh almarhum Tuan Guru Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah dalam kitab Munyatul Musalli, iaitu Al-Jannatul Ajilah. Al-Jannatul Ajilah. Apa maksud Al-Jannatul Ajilah? Iaitulah sejuk mata hati. Orang yang semayang, kalau Allah Ta'ala ujilah apa pun, dia relax. Subhanallah, tabarakallah. Dia tak melompat. Dia tak kalut. Dia tahu dah sebab bahawa ujian ni daripada Allah. Khairihi wa syarihi minallah. Untung baik, untung buruk, semuanya daripada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, syurga yang Allah Ta'ala akan bagi, iaitulah di hari akhirat. Untuk siapa? Untuk orang yang mendirikan solat. Subhanallah, tabarakallah. Sebab tu rugilah orang yang hidup atas dunia yang tak mau melakukan amal ibadah. Sebab tu hidup di atas muka bumi Allah ini. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Selepas kita duduk atas dunia, sunnatullah Allah Ta'ala hijrahkan kita pula masuk ke alam barzah. Bila masuk alam barzah ni habislah. Alam barzah.
kubur ni, alam barzah kubur ni, iaitulah transit kita yang pertama sebelum kita sampai ke negeri akhirat. Bila masuk alam barzah ni, Allahu Akbar. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang lepas akan ujian alam barzah, maka esok di hari akhirat dia akan terselamat daripada segala huru-hara yang berada di mahsyar. Kita pun dah belajar dah. Di dunia kita ada soalan SPM. Sijil Pelajaran Malaysia. Dan soalan SPM ni cukup banyak sebab subjek dia banyak. Subjek sejarah ada, matematik ada, sains ada, pendidikan Islam ada, admat ada, matematik ada. Allahu Akbar. Banyak soalan banyak soalan nak kena jawab. Tu soalan SPM dunia. Tetapi soalan SPM esok di mahsyar, 4 soalan ya. Apa dia SPM tu? Soalan padang mahsyar. SPM juga. Soalan dia 4 soalan ya. Nabi SAW bersabda, apabila dibangunkan anak Adam di padang mahsyar, maka tidak akan berganjak kedua kakinya sebelum ditanya dengan 4 soalan. Soalan yang pertama Allah Ta'ala nak tanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan umur. Umur dia start bila? Start pada balik sampailah dia meninggal dunia. Yang kedua soalan yang akan ditanya ialah berkaitan dengan ilmunya. Ilmu Allah Ta'ala nak tanya. Allahu Akbar. Yang ketiga yang akan ditanya oleh Allah berkaitan dengan hartanya. Kok mana dia dapat dan kok mana dia habiskannya. Dan yang keempat soalan yang akan ditanya oleh Allah, kok manakah dia menggunakan anggota tubuh badannya. Dia guna anggota tubuh badannya, dia guna kok mana? Adakah dia guna mata dia untuk membaca Al-Quran ataupun sebaliknya? Adakah dia guna telinga dia untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mendengar nasihat dan sebagainya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan kita takut esok ni bila duduk di hari akhirat esok ni, kita takut huru-hara tu Allahu Akbar. Sehingga kan manusia pada waktu itu banyakkannya berputus asa. Dahlah duduk berdiri di mahsyar tu 50,000 tahun. Itu orang yang paling singkat berdiri di padang mahsyar. Paling singkat 50,000 tahun. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, ada manusia yang putus asa dah waktu tu berdiri terlalu lama. Lalu dia berkata, ya Allah. Dia kecewa sangatlah. Dia kata, ya Allah, seandainya aku ni ahli neraka, ya Allah, maka campakkanlah aku masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Hak ni yang kita takut ni. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Putih. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Hak ni yang kita takut. Kita takut esok di hari akhirat yang akan menyebabkan kita putus asa pada waktu itu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu dunia ni tempat kita buat pilihan. Bila sampai di hari akhirat esok, ada lagi beberapa fasa yang akan kita lalui. Antaranya fasa berada di mizan, di timbangan mizan. Kemudian fasa di mana kita berada di atas titian sirat. Dan sebelum masuk ke dalam syurga, kita akan berehat pula di telaga Kausar baginda Nabi SAW. Dan sebelum dimasukkan ke dalam syurga, maka kita semua akan dimandikan dalam satu sungai namanya Nahrul Hayat. Nahrul Hayat ni maksud dia sungai kehidupan. Maknanya sebelum kita dimasukkan dalam syurga, kita akan dimandikan terlebih dahulu dalam satu sungai namanya Nahrul Hayat. Sungai kehidupan. Dan di sungai inilah, kalau dia duduk atas dunia dulu hitam legam. Tapi bila mandi dalam sungai ni, naik-naik kulit dia jadi kemerah-merahan. Allahu Akbar. Orang perempuan, waktu dia mati dulu umur 80 tahun.
Tapi bila dia turun mandi dalam sungai ni, naik-naik umur dia 17 tahun. Subhanallah. Umur jadi 17. Orang lelaki pula, bila mandi dalam sungai ni, naik-naik umur dia jadi 30-an. Jadi yang nenek ni dia tengok cucu dia. Nenek pun panggil. Nenek panggil. Abang. Oh abang. Kan. Yang cucu tengok-tengok, cucu lelaki tengok-tengok. Nenek. Ui. Awek mana panggil ni? Kan. Tiba-tiba nenek dia kata, ni tak kenal kan, ni lah nenek kamu ni. Oh nenek ke? Amboi muda nenek tu. Allahu Akbar. Sebab orang perempuan, kata ulama, Allah Ta'ala jadikan umur 17 tahun. Sebab orang perempuan waktu 17 tahun ni bergetah sungguh. Sehari tengok cermin 17 kali. Kan? Pantang lalu depan cerminnya. Kira nak tengok cerminnya. Allahu Akbar. Ni duk perbait sedia tudung ni. Kan? Sebab apa? Sebab waktu tu Allahu Akbar. Ni orang perempuan. Orang lelaki pula, katalah dia mati dulu umur 60 tahun. Bila mandi saja dalam sungai ni, namanya sungai kehidupan, naik saja daripada sungai tu, umur dia menjadi 30-an. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Hadirin, hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu beruntung bila jadi ahli syurga ni. Layanan dia Allahu Akbar. Hadirin, hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Ta'ala panjangkan usia kita masuk pada tahun baru Hijriah. Maka azamlah dalam diri kita ni nak menjadi orang yang terbaik. Kita nak jadikan tahun baru Hijrah kita ni adalah tahun yang gilang gemilang dalam kehidupan kita. Kita nak jadi hamba Allah yang baik. Kita nak Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Sebab tu kita nak supaya diri kita ni berhijrah kepada yang lebih baik. Kerana hijrah itu adalah satu tuntutan. Hijrah ni bukan saya saja buat. Tapi hijrah itu adalah salah satu perintah Allah. Salah satu perintah Allah. Sebab itulah kita tengok setiap amal ibadah yang wajib mesti dilakukan dengan niat. Sebab tu hijrah apa pun kita nak buat mestilah dimulakan dengan niat. Innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan yang kita nak buat mestilah dimulakan dengan niat. Dan setiap amalan yang dimulakan dengan niat ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita niat semata-mata kerana Allah, jadi pahala. Walaupun kita hari tu pi buang kayu tengah jalan. Ambil kayu pi buang, letak tepi. Kita niat buang tu kerana apa? Kerana Allah. Ada nilai tak? Ada pahala tak? Ada pahala. Subhanallah. Tapi kalau niat dia semata-mata nak menunjuk-nunjuk, nak dapatkan pujian, kan? Bahaya, tak dapat apa, rugi ya. Kan? Dia nak pergi buang, dia tahan, tolong rakam Zat, aku nak pergi ambil ni. Tolong buat video Zat, aku nak pergi buang kayu atas jalan. Allahu Akbar. Kecuali kalau orang rakam tu dia tak tahu, tu dia lain lah. Hak tu dia buat semata-mata kerana Allah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu kita tengok dalil yang berkaitan dengan hijrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Ni dalil berkaitan dengan hijrah. Maknanya Allah Ta'ala sangat suka kepada orang yang berhijrah sebab Allah Ta'ala tahu orang yang berhijrah ni ialah orang yang mencari rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tajuk kita, marilah jom kita berhijrah kerana Allah. Kalau kita buat berhijrah bukan kerana Allah, maka kita akan dapat dunia sajalah.
Kalau kita niat berhijrah kita tu kerana dunia, maka dunialah kita dapat. Tetapi kalau siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Beruntunglah orang yang berhijrah yang mendapat Allah dan Rasulnya. Seperti mana kalau kita tengok seorang sahabat Nabi namanya Suhail Ar-Rumi, seorang yang kaya raya, duduk di kota Mekah ni, orang yang kaya, orang yang ada kedai, orang yang ada gudang, orang yang ada tanah berekar-ekar, ladang kurma dan sebagainya. Pada saat dia nak keluar berhijrah pada waktu malam, golongan kafir Quraisy dia ikutlah. Bila sampai satu tempat, mereka mengepung Suhail Ar-Rumi. Lalu apa kata mereka kepada Suhail? Wahai Suhail, kamu nak berhijrah bersama dengan Muhammad, tak ada halangan bagi kami. Tetapi kami takkan izinkan kepada kamu untuk keluar bersama-sama dengan harta yang ada di kota Mekah. Allahu Akbar. Lalu apa kata Suhail? Suhail kata, kalau itulah yang kamu inginkan, kamu ambillah semua harta yang aku ada ni. Kamu ambil. Kerana aku nak berhijrah bersama dengan baginda Nabi SAW. Bayangkan ibu ayah sekalian. Kalau kita, Allahu Akbar, rumah baru beli, kereta pula baru guna 5 bulan. Agak-agak nak hijrah. Kan? Agak-agak nak hijrah tak? Orang main kepung pula rumah. Orang kata kalau hang nak keluar daripada sini, hang kena tinggal kereta baru hang, kereta hang, rumah hang, semua ni kena tinggal. Agak-agak kita nak pergi. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Pakai tak pergi lah. Tetapi Suhail Ar-Rumi berkata kepada mereka, kalau kamu nak ambil segala hartaku, kamu ambil lah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Suhail sampai di bumi Madinah, Suhail bertemu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kepada Suhail, wahai Suhail, beruntunglah kamu. Beruntunglah kamu, wahai Suhail. Suhail bila dengar, Suhail jadi tercengang, terpinga-pinga. Rasulullah kata beruntung. Beruntung kok mana? Sedangkan habis harta dia bagi kepada golongan kufar Quraisy. Rupanya Allah Ta'ala ganti kepada dia pahala yang cukup besar di sisi Allah. Iaitulah ketaatannya kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu hijrah pada bahasa ialah perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dari segi istilah syaraknya pula ialah hijrah baginda Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sebab itu kita tengok penghijrahan baginda Nabi SAW ni. Kalau kita duk dengar lagu hijrah, dia kata apa? Hijrah itu perjuangan, hijrah itu pengorbanan, hijrah memupuk perpaduan, hijrah itu persaudaraan. Kan? Hijrah tu apa dia? Hijrah tu pengorbanan. Allahu Akbar. Sebab tu bila kita nak berhijrah, perlu ada pengorbanan yang besar dalam hidup kita. Dia mesti ada istiqamah dan juga mujahadah. Istiqamah ni lagu mana Ustaz? Istiqamah ni iaitulah berterusan. Walaupun sikit tapi berterusan. Nak sedekah, jangan pergi sedekah banyak terus. Lepas tu tak sedekah dah. Dia tahu tak? Dah sedekah banyak dah itu jadi ya. Kan? Nabi nak kita sedekah sedikit tapi biarlah berterusan. Kemudian mujahadah pula lagu mana Ustaz? Mujahadah ni mudah kita faham, iaitulah melawan hawa nafsu kita. Bila kita nak hijrah ni, kita kena istiqamah, yang kedua kena ada mujahadah. Mujahadah ni lawan hawa nafsu. Contohnya bila kita nak buat solat malam, ni nak start solat malam dah tiap-tiap malam. Saya Alhamdulillah pagi tadi dapat buat qiyamul lail bersama-sama dengan jemaah di sini, di Sungai Petani ni. Alhamdulillah. Habis qiyamul lail, kuliah subuh. Habis kuliah subuh, ni kuliah duha pula dengan ibu ayah sekalian. Alhamdulillah. Saya seronok sangat
Allah Ta'ala bagi macam tu. Allahu Akbar. Seronok ni tak tahu nak abang. Tidak ada keindahannya bila kita duduk dengan majlis agama yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Sebab itulah bila kita nak berhijrah, kena istiqamah. Yang kedua, kena ada mujahadah. Nak lawan hawa nafsu ni. Kalau tidak, tak mampu kita. Samalah kalau kita nak sihat ibu ayah sekalian. Nak sihat ni, nak sihat. Siapa yang ada kencing manis, siapa yang ada darah tinggi, siapa yang ada penyakit-penyakit kronik. Nak buat macam mana Ustaz? Buatlah. Orang panggil IF. Intermittent fasting. Lama mana Ustaz? Buat selama 16 jam. Buat selama 16 jam. Iaitu start pukul 6 petang. 6 petang sampai 10 pagi. Jangan makan apa dah. Sampai 10 pagi baru buka puasa. Tapi nak minum ayak boleh tak? Boleh. Nak minum ayak boleh. Ataupun dia nak minum kopi Ustaz Kazim. Kopi ala Kazim. Boleh? Tak ada masalah. Sebab dia tak ada gula. InsyaAllah kita akan boleh sihat balik. Buatlah ibu ayah sekalian. Kecil manis jadi elok balik. Darah tinggi pun jadi seperti normal balik insyaAllah. Iaitulah intermittent fasting 16 jam. Start pada pukul 6 petang, jangan makan dah. Nak minum tak apa. Minum pula, minum yang tak ada gula. Pantang dia bukan pantang jumpa. Kita ni pantang Ustaz. Pantang apa? Pantang jumpa. Membujur lalu, melintang sapu. Bukan yang tu. Pantang dia apa dia? Pantang dia tepung gandum dengan gula. InsyaAllah akan elok balik badan kita. Tepung gandum dengan gula. Dan juga makanan-makanan segera tu. Kalau boleh tinggal. Kita tinggal Ustaz. Sebab kita nak berubat, nak perbaik diri kita. Kita nak Allah Ta'ala bagi kita sihat. Kita nak buat amal ibadah kepada Allah. Kita nak hijrah daripada tak sihat kepada sihat. Boleh tak Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kemudian, orang yang berhijrah. Apa dia kelebihan hijrah Ustaz? Kelebihan bagi orang yang berhijrah, iaitulah di antaranya kata ulama, iaitulah Allah Ta'ala kurniakan kepada dia rezeki yang banyak. Sebab itu jom kita berhijrah kepada Allah. Jom kita berhijrah. Kerana berhijrah ni akan membuka seluas-luasnya pintu rezeki kepada kita. Bila kita rajin solat malam, bila kita rajin bersedekah, kita hijrah jadi orang yang rajin sedekah, Allah Ta'ala buka pintu rezeki yang luas kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100. Dan balik buka surah An-Nisa ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَاسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar daripada rumahnya dengan bermaksud hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mati, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Subhanallah tabarakallah. Ini kelebihan orang yang berhijrah. Allah Ta'ala buka pintu rezeki seluas-luasnya. Dan seandainya dia mati dalam perjalanan, maka Allah Ta'ala sedang ampunkan dosa-dosanya dan Allah Ta'ala bagi pahala kat dia. Allahu Akbar. Sebab tu tak rugi kita ibu ayah sekalian kalau kita ni duduk pada tempat untuk berhijrah, untuk jadi baik. Dan kita tengok orang yang enggan berhijrah jadi lagu mana. Ancaman bagi orang yang tak mau berhijrah. Seseorang kata ulama yang enggan berhijrah, padahal situasi di tempatnya sudah membahayakan diri sendiri, membahayakan agama yang dia anuti dan membahayakan nyawanya. Bahkan dia anggap sudah menzalimi diri sendiri. Orang yang tak mau hijrah,
walaupun dia duduk dalam keadaan membahayakan diri dia, agama dia dan sebagainya, dia tak mau hijrah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Lalu malaikat bertanya kepada mereka dengan cara menempelak, dengan memperli mereka. Malaikat bertanya, bagaimana kamu ni? Lalu mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka, yakni para malaikat bertanya lagi, bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas? Sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu. Maka orang-orang itu di tempatnya, tempatnya di dalam neraka Jahannam. Dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 97. Kalau kita tengok asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ini ditujukan kepada umat-umat Islam yang enggan berhijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka tahu dah mereka sedang ditindas. Lalu Nabi SAW ajak mereka untuk berhijrah. Lalu mereka tidak mahu, mereka enggan mengikut Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Yang menyebabkan mereka ditindas oleh golongan kufar Quraisy. Lalu mereka dipaksa untuk pergi berperang dengan umat Islam dalam peperangan Badar. Lalu mereka meninggal dunia, dibunuh oleh tentera-tentera Islam. Dan pada waktu itulah malaikat bertanya mereka dengan menempelak. Malaikat tanya kepada mereka, bagaimana kamu ni? Allahu Akbar. Lalu mereka kata, kami ni malaikat duduk di kota Mekah, kami ni ditindas. Kami ditindas. Sebab tu kami hari ni pergi perang dengan sama-sama dengan Puak Quraisy ni nak lawan orang Islam. Sebab kami ini ditindas. Kalau ikut kami tak mau perang dengan orang Islam. Kan? Sedangkan malaikat kata, bukankah bumi itu luas? Sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah randah di bumi itu. Maka golongan-golongan ini firman Allah dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Kita pun lagu itulah. Kita faham daripada ayat ni. Seandainya kita ni tahu dah kita ni tak hebat mana, kita ni banyak dosa kepada Allah, maka berhijrahlah, meninggalkan dosa-dosa tersebut. Sebab Nabi SAW bersabda, hijrah juga merupakan satu usaha untuk meninggalkan perkara dosa, perkara keji dan mungkar. Itu juga dianggap hijrah. Meninggalkan perkara keji dan mungkar, meninggalkan perkara yang boleh mendatangkan dosa, juga dianggap sebagai hijrah. Mudah-mudahan kita semua dapat berhijrah semata-mata kerana Allah, dan Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan kita. Kita nak kita hijrah dalam keadaan kita istiqamah, dan kita berhijrah dalam keadaan kita bermujahadah. Sebab itulah rugi kita kalau kita duduk atas dunia ni, kita tak berhijrah. Sehingga kan kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, celakalah manusia yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Celaka orang tu. Celaka pasal apa? Sebab hari ini lebih teruk pada semalam. Allahu Akbar. Sepatutnya hari ini lebih baik daripada semalam. Tetapi celakalah dia yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua. Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan kita untuk kita berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa setakat itu dulu sedikit kuliah kita pada pagi ini. Saya serah kembali kepada Puan Pengurusi Majlis untuk kita doa syifa insya-Allah.
Dipersilakan. Okey, baik Ustaz. Sebelum kita berdoa, kita buka dulu lah apa jua soalan yang sebarang musykilah pada jemaah untuk bertanya. Silakan. Kalau ada yang nak bertanya. Okey, baik. Rasanya tidak ada yang nak bertanya soalan pada tak ada Ustaz. Semua dah jelas nampaknya. Subhanallah, tabarakallah. Kan semua dah jelas tu Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Amir Syahrizal Allah atas kesediaan berkongsi ilmu itu, dan lakukanlah apa jua amal kebaikan dengan niat yang ikhlas kerana Allah SWT, dan berusahalah melakukan hijrah ini dengan meninggalkan sebarang keburukan dan dosa kepada sesuatu yang lebih baik. Dan demikianlah hakikatnya hidup ini amat singkat. Selepas mati kita akan hidup di alam barzakh, dan hidup yang kekal adalah di akhirat. Dan oleh itu marilah kita pertingkatkan lagi amalan kita, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman manfaat buat kita semua. Dan kita tutup dulu Ustaz dengan doa syifa, tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijayil khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqina fid din وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نوّرت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada tahun baru yang baru hijrah ini ya Allah. Jadikanlah tahun baru ini ya Allah tahun yang gilang gemilang buat kami ya Allah. Sehatkan tubuh badan kami ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit yang terdapat di tubuh badan kami ya Allah. Keluarkanlah segala sihir yang terkena di tubuh badan kami ya Allah. Keluarkanlah segala gangguan makhluk halus dalam tubuh badan kami ya Allah. Sehatkan tubuh badan kami ya Allah. Panjangkanlah usia kami ya Allah. Pemudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Di dunia dan juga di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Sepanjang tahun yang lalu, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Sepanjang tahun yang lalu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Pemudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Pemudahkanlah segala urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami, ya Allah. Hidupkanlah hati kami, ya Allah, dengan selalu mengingatimu, ya Allah. Dengan selalu menghadirkan diri dalam majlis ilmu, ya Allah. Dengan selalu membaca kalammu, ya Allah. Dengan selalu berzikir menyebut namamu, ya Allah. Dengan selalu berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada pihak SPAQ kerana sudi menjemput saya pada pagi yang mulia ini. Dan mudah-mudahan
tahun baru yang mulia ini yang kita masuk pada hari ini akan menjadi pemangkin kepada kita untuk kita memperbaiki diri kita sebelum kita balik bertemu dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita balik rumah kita yang asal, iaitulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ma'al Hijrah 1445 Hijriah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustaz ya. InsyaAllah Jumpa jumpa lagi lagi minggu insyaAllah. depan. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih.